Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah. Ini majlis yang ketiga bagi bacaan kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam Al-Jurdani radhiyallahu ta'ala anhu. Masih dalam syarahan bagi muqaddimah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار. الواحد kita dah syarah. القهار أي الذي لا موجود إلا وهو مقهور تحت قدرته مسخر بقضائه عاجز في قبضته. وقيل هو الذي أذل الجبابرة وأهلكهم. قهار maknanya الذي لا موجود إلا وهو مخور تحت قدرته. Tidak ada sesuatu yang wujud melainkan kesemuanya berada di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Musakharun bi qada'ihi, tunduk dengan qada'nya Allah Subhanahu wa taala, ajizun fi qabdatih, dan lemah dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya dalam ta'alluq qudrah Allah Subhanahu wa taala, qahar ini berkait dengan sifatnya qudrah Allah Subhanahu wa taala. Wa qila huwa alladhi adalla al-jababirata wa ahlakahum. Qahar dengan maksud, sebahagian ulama kata maknanya adalah adzallal jababirah, dia yang mana menghinakan orang-orang yang sombong, wa ahlakahum, dan menghancurkan mereka. Yani wa ahlakahum ay al-jababirah, jadi dihancurkan al-jababirah. Al-karim, al-qahari, al-qaharu, al-karimul ghaffar. Al-karimu ay alladhi idza qadara afa wa idza wa'ada wafa wa idza a'ta zada ala muntaha ar-raja'i wa la yubali kam a'ta wa la liman a'ta wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda wa la yadhi'u man ladha bihi waltaja bal yughnihi 'anil wasa'il wasyufa'a. Al-karim maknanya alladhi idza qadara afa, kalau dia mampu untuk membalas, dimaafkan. Ini karim. Ada kuasa untuk balas tapi dimaafkan. Ada karim. Sebab tu bila mana Nabi SAW di Makkah Al-Mukarramah, waktu ketika mana baginda Rasul tanya kepada ahli Makkah, man ana, siapa aku? Maka kata mereka, Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Kamu adalah anak yang mulia kepada anak yang mulia. Kenapa? Karena Nabi pada waktu tersebut qadara wa'fa, Nabi mampu tapi Nabi maafkan mereka. Nabi mampu untuk membalas kejahatan mereka tapi Nabi maafkan. Ada karim. Ini karim sifatnya Allah. Wa idza wa'ada wafa, bila berjanji maka ditunaikan. Wa idza a'ta zada ala muntahar raja, kalau dia memberi maka lebih daripada penghujung pengharapan orang tersebut. Wala yubali kam a'ta wala liman a'ta, dan tidak kisah berapa yang diberi dan kepada siapa yang diberi. Wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda, kalau diangkat hajat kepada selainnya maka dia tidak redha. Wala yadhi'u man laza bihi waltaja, dan Allah Subhanahu wa taala Al-Karim ini tidak sekali-kali membiarkan seseorang yang telah berpegang kepadanya. Bal yughnihi 'anil wasaili wasyufa'a, bahkan Allah mengkayakan dia daripada segala wasilah dan juga kepada syufa'a, iaitu yang memberikan syafa'ah. Maksudnya Allah mengkayakan dia daripada perkara tersebut. Al-Karim itu maksudnya. Al-Ghaffar, Al-Ghafaru ay al-kathirul maghfiratu li'ibadihi. Ghaffar maknanya yang banyak mengampunkan dosa hamba-hambanya. Ala wazan fa'al, ala wazan fa'al. Faidatun fi fadlil istighfar, kelebihan istighfar.
Qala ba'du salafi, sebahagian para ulama salaf mengatakan, man ahabba an yakthura malahu wa waladah wa yubaraka lahu fi rizqihi falyaqul astaghfirullah innahu kana ghaffara fil yaumi 70 marrah. Siapa yang nak membanyakkan hartanya dan anaknya, waladihi maksudnya waladnya, maksudnya anak-anaknya. Yang kita sebut semalam idhafah an-nakirah al-mufradah kepada, maksudnya nakirah mufradah mudhaf fata'um, maka dia akan jadi umum. Man ahabba an yukthira malahu ay amwalah wa waladahu ay wa auladah wa yubarak lahu fi rizqihi, dan diberkati pada rezekinya, maka banyakkan sebut astaghfirullah innahu kana ghaffara. Baca 70 kali sahab. Astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara, akan dibanyakkan anak, dibanyakkan hartanya, dan diberkati pada rezekinya. 70 kali sahab. Kemudian kata al-Imam an-Nawawi, wa ashhadu anna sayyidana anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa qaliluh afdalul makhluqina al-mukarramu bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinin wa bisunanil mustanirati lil mustarshidin al-makhsusu bi jawami'il kalimi wa samahatid din salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sairis salihin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan alamun ala nabiyyina. Muhammad alam, jadi nama bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Qaddama wasfa al-ubudiyyati imtithalan lima fi haditsis sahih. Kenapa didahulukan abduhu wa rasul? Kenapa didahulukan dengan wasfuhu bil ubudiyyah, dengan abduh, kemudian baru rasuluh? Karena mengikuti Imam Nawawi, mengikuti apa yang ada di dalam hadis yang sahih yang disebut oleh Nabi, walakin qulu abdullahi wa rasuluh. Ya, wa li'annaha asyrafu awsafih, karena ini adalah sebaik-baik sifat bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam Quran Allah Taala kata, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Maka Allah menyebut sendiri Nabi sebagai abduh, tidak menyebut dengan wa rasulihi wa nabiyhi. Tak, asra bi 'abdihi. Maka ubudiyah, yani wasful ubudiyah itu adalah asyraful awsaf. Wa min thamma, itu sebaik-baik sifat bagi Rasulullah. Wa min thamma lamma khuyyira baina an yakuna malikan rasula aw 'abdan rasula ikhtara an yakuna 'abdan rasula li'ilmihi bi syarafil 'ubudiyyah. Itu karena itu bila Nabi diberi pilih, khuyyira, ini Allah bagi pilih kepada Nabi untuk jadi raja yang rasul atau hamba yang rasul, maka Nabi memilih untuk menjadi hamba yang rasul. Karena Nabi mengetahui bahawa itu adalah sebaik-baik ubudiyah. Li'ilmihi bi syarafil ubudiyah. Tamam. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dalam Musnad dan al-Imam Ibn Hibban dalam Sahih daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa rasulu lughatan, rasul dari segi lughah al-mursal. Lughatan i'rabnya Asim, lughatan i'rabnya ya tamyiz. Lughatan tamyiz, paling kuat tamyiz. Ala naz'il qafid dhaif, tak kuatnya tamyiz. Tapi apa ni, masyayikh banyak tasahul. Rasulu lughatan ala naz'il qafid ay fil lughah. Yang kuatnya lughatan tamyiz. Al-mursal, jadi rasul lughatan al-mursal, iaitu yang diutuskan, ala waznil maf'ul, mursal. Wastilahan, dari segi istilah apa dia makna rasul,
Istilah makna dia apa istilah? Apa dia istilah? Wildan. Istilah apa dia istilah? Bukan i'rab, istilah apa dia? Nah, istilah apa dia? Zahid. Istilah apa dia istilah? Akan ditarik 2 kali, lupa. Tarik habis semua. Afif. Syarimi. Nama apa ni? Afif. Afif Alif. Apa dia? Ittifaqu. Kena bagi pala mula. Ittifaqu ta'ifatin muayyanatin ala lafzin muayyan bimakna muayyan. Tamam? Istilah maknanya ittifaq ta'ifah muayyanah ala lafzin muayyan bimakna muayyan. Maksudnya ittifaq daripada satu kelompok yang tertentu dengan maksud, dengan lafaz yang tertentu, dengan makna yang tertentu. Itu makna istilah. Jadi kalau disebut dalam kitab Nahwu, contohnya al-fa'ilu istilahan. Istilahan maknanya apa? Ittifaq ta'ifatu an-nahwiyyin ala lafzi fa'il bimakna muayyan, dengan makna yang tertentu pada lafaz tersebut. Istilah maknanya ittifaqu ta'ifatin muayyanatin ala lafzin muayyan bimakna muayyan. Zakarun, apa makna istilah? Istilah bagi Rasul, zakarun hurrun min bani Adama. Zakar, yang pertama lelaki, yang kedua hur, mesti merdeka. Min bani Adama, daripada anak Adam. Auhallahu ilaihi bisyar'in, yang diwahyukan oleh Allah kepada zakar tersebut, ilaihi bisyar'in ya'malu bihi wa umira bitablighi, dengan syariat yang diamalkan dengannya dan diarahkan kepadanya untuk menyampaikan syariat tersebut. Bitablighi ay bitablighi syar'in, dengan menyampaikan syariat tersebut. Wa huwa aqassu minan nabi, dia lebih khusus daripada nabi. Idh huwa ma'murun bil amal bima uhiya ilaihi faqat. Karena apa? Karena huwa ay an-nabi, nabi adalah diarahkan untuk beramal kepada dengan apa yang diutuskan kepadanya sahaja, tidak diarahkan untuk menyampaikan. Maka Rasul lebih khusus, manakala Nabi lebih umum. Fa kullu rasulin nabi wala aksa. Maka nisbah di antara Rasul dengan Nabi umum wa khusus mutlak. Lepas tu bila Nabi nafikan, Nabi kata la nabiyya ba'di. Tamam? Bila Nabi kata la nabiyya ba'di, kalau ada orang yang tak cerdik, dia kata Nabi menafikan ada Nabi saja, Rasul Nabi tak nafi. Ini orang yang tak cerdik. Qadiani, bawa faham Qadiani, katanya dia Mirza Ghulam Qadiani, dia mengaku dia Nabi, dia mengaku dia Rasul. Macam tu kalau perhati tengok Rasul Melayu semua, dia tak mengaku dia Nabi. Dia kata dia Rasul. Kalau ada apa mengaku Nabi, maka ni yang paling rabi lah. Dia paling bodoh sekali, tak ada kata apa lah. Tapi kalau mereka akan sebut tak, kami bukan Nabi, kami Rasul umat Melayu. Itu terus. Dia kata apa pula? Kan Nabi sebut dalam hadis la nabiyya ba'di, tidak ada Nabi selepas aku. Dia kata tak ada Nabi, Rasul ada. Ini dalil kata syarat bagi Nabi mesti cerdik. Ni bodoh, macam mana boleh jadi Nabi ni? Rasul pun macam mana boleh jadi? Nabi menafikan yang am, yang khusus lebih utama lagi untuk dinafikan. Faham? Nabi menafikan yang umum terus. La nabiyya ba'di. Nabi tak kata la rasula ba'di. Kalau dinafikan Nabi, bermaksud Rasul lebih utama dinafikan. Maksudnya tidak ada Rasul. Kalau Nabi menafikan umum. Baik. Maksud tidak diarahkan menyampaikan, salahkah kalau menyampaikan? Kan para Nabi tidak diarahkan untuk menyampaikan. Salah tak mereka menyampaikan? Tak salah. Cuma tak diarahkan. Itu sebab dia. Wa kullu rasulin nabi,
Kullu rasulin nabiyyun wala aksa. Wa habibuhu wa qaliluh. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa qaliluh. Ay alladhi ahabbahu Allah Ta'ala wa ja'alahu khalila. Iaitu yang Allah Ta'ala cintainya dan Allah menjadikan dia sebagai kekasihnya. Ruya annahu sa'idal mimbara. Mimbar kita dah baca tadi dalam Syama'il. Apa dia mimbar? Ai makan alladhi irtafa', makan yang tempat yang tinggi. Di anna kullu ma rufi'a faqad nubira, faqad nabara. Mana-mana yang tinggi maka dipanggil nabr. Maka mimbar maksudnya tempat yang tinggi. Nabi ketika naik mimbar, yauman mustabshiran farihan. Nabi naik mimbar, kemudian Nabi gembira. Pada satu hari Nabi naik dalam keadaan yang gembira. Mustabshiran farihan hala kaunihi mustabshir. Gembira Nabi keadaan pada ketika tersebut. Faqala, kata Rasulullah, innallaha qad ittaqadhani khalila kama ittaqadha Ibrahim khalila. Allah telah mengambil aku sebagai kekasihnya seperti Allah mengambil Sayyidina Ibrahim sebagai kekasihnya. Wa ana habibullah wa ana khalilullah. Dan Nabi, aku adalah kekasih Allah dan aku juga adalah khalilullah. Wa mahabbatullah lil abdi. Apa tanda kecintaan Allah kepada hamba? Sana'uhu alaihi wa ridahu anhu. Allah memuji hamba tersebut dan Allah redha dengannya. Wa hiya takunu bihasabi ma'rifatihi bihi. Dan ini berlaku berdasarkan kepada pengetahuan hamba tadi kepada Allah. Wala syakka anna a'rafan nasa bihi. Wala syakka anna a'rafan nasi bihi nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala siapa? Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa a'rafuhum, fa huwa ahabbuhum wa ahaqquhum bismil habib. Maka Sayyidina Rasul lebih utama diletakkan dengan nama Habib. Kenapa? Karena baginda lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu para aulia digelar arif billah. Baik. Wa qullatullah lil 'abdi. Apa makna qullah? Ini Allah jadikan sebagai kekasih. Tamkinuhu min ta'atihi wa ismatihi. Ini Allah menjaga hamba tersebut dengan ditetapkan dia dengan ketaatan dan dipeliharanya ismah. Wa ma'na kaunil mustafa qalilallah. Makna Mustafa sebagai qalilallah, annahu syadidut ta'ati li maulah. Makna Nabi SAW sebagai Khalilullah adalah karena baginda Nabi adalah yang paling kuat taatnya kepada Allah. Wa anna Allaha istafahu wa qassahu bil karamati. Dan Allah memilih Nabi dan mengkhususkannya dengan karamah. Min ijabati da'wah, dengan diperkenankan doa, wa izharil khawariqi ala yadayhi, dan kemudian dikeluarkan kepadanya di tangannya perkara yang mencari adat, wan nusrati ala a'daih, dan diselamatkannya daripada para musuhnya. Tamam? Maratibul khalqi fit tafdil. Martabat hamba secara pada mengikut kedudukan dan kemuliaan. Afdalul makhluqin, dikata Imam An-Nawawi rahimahullah, bila disebut asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa qaliluh, afdalul makhluqin, disebut yang terbaik-baik makhluk. Min ahli samawati wal aradin, ini syarah. Yang sebaik-baik makhluk daripada ahli langit dan bumi. Ai arfa'uhum wa ashrafuhum fid dunya wal akhirah. Yang paling tinggi, yang paling mulia di dunia dan akhirat adalah Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya siapa? Wa yalihi Sayyiduna Ibrahim. Diikuti setelah Rasulullah Sayyidina Ibrahim. Summa Sayyiduna Musa. Summa Sayyiduna Isa. Summa Sayyiduna Nuh. Ini mengikut turutan ulul azmi minar rusul. Maka Nabi yang tertinggi diikuti setelahnya Sayyiduna Ibrahim, diikuti setelahnya Musa, Sayyiduna Musa, dan Sayyiduna Isa,
dan kemudian Sayyiduna Nuh alaihi salam. Ha. Kenapa Nabi Nuh dinamakan Nuh? Ha. Likasratin Nuh. Karena Nabi Nuh banyak menangis. Nah, kasratil buka. Nuh maknanya jeritan, tangisan, merindui Allah dan takutkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil Nuh. Thumma baqiyatur rusul. Setelah Nabi Nuh barulah baqi para rasul. Thumma al-anbiya'u ghairur rusul. Dan setelahnya para anbiya yang bukan rasul. Wa hum mutafadiluna fima bainahum 'indallahi ta'ala. Dan mereka punya kedudukan yang berbeza di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau turutan Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, kemudian para rasul, kemudian para nabi yang bukan rasul, dan kemudian baru malaikat, baru pemuka malaikat, summa Jibril, summa Mikail, summa Israfil, summa Azrail atau Izrail, summa baqiyatu ru'asa'il malaikah. Ini ikut turutan. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail atau Azrail. Empat ni ikut turutan. Dan mereka setelah siapa? Setelah nabi-nabi. Ini beza dengan pandangan Zamakhsyari. Zamakhsyari dalam Kasyaf kata ada para malaikat atau Jibril lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril bukan gurunya Rasulullah. Jibril teman baiknya Rasulullah. Saya Jibril teman baik Rasulullah. Nabi sebut dalam hadis, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Allah yang mendidik Rasulullah. Gurunya Rasul adalah Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Jibril alaihi salam kalau datang kepada Nabi dalam hadis, semuanya bila Nabi sebut apa? Nabi akan kata, "Atakum yu'allimukum amra dinikum." Sayyidina Jibril datang mengajarkan urusan agama kepada kalian. Kepada kalian, bukan kepada aku. Faham? Diajarkan kepada kamu semua, bukan kepada Nabi SAW. Karena Nabi adalah Sayyidul Muta'allim, Sayyidul Mu'allimin. Sayyidul Mu'allimin, ketua kepada segala guru. Nabi kata, "Innama bu'ithu mu'allima." Aku diutus sebagai guru, kata Rasul. Jadi malaikat lagi yang lain mereka Ridwan, karidwana wa malikin wa hamalatil arsy wal karubiyin wa humul hafuna bih. Karubiyin siapa? Hafuna bihi, yakni yang berkeliling di sekeliling apa ni, arsy. Summu bidzalik li'annahum mutasadduna lid-du'a'i bi raf'i ma nazala bil ummati min al-kurub atau min al-kurub. Min al-kurub. Summu bidzalik, dinamakan mereka dengan karubiyin karena mereka lah yang akan berdoa untuk diangkatkan perkara-perkara yang tidak baik kepada umat. Ini karubiyin. Malaikat karubiyin ni yang akan angkat tangan doa kepada Allah, diangkatkan balak daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah para malaikat tadi, summa sulaha'u hadhil ummah. Kemudian baru diikuti setelahnya para salihin di kalangan umat ini. Kas-sahabati wat-tabi'ina wasyuhada, summa awamul malaikah. Awam, bukan awam. Awam maknanya orang yang berenang. Awamul malaikah. Kita aqidatul awam, bukan aqidatul awam. Aqidatul awam itu akidah perenang. Jadi game mana tak boleh baca kita tu. Kalau game main motor lagi tak boleh baca. Sebab aqidatul awam, akidah untuk perenang saja. Dan awam. Awam, summa awamul malaikah wa hum ghairu ru'asai. Dan kemudian diikuti setelahnya awamul malaikah. Jadi ketua malaikat di atas. Jadi kalau ikut turutan, baca balik. Nabi SAW paling tinggi. Tamam? Kemudian Sayyidina Ibrahim. Kemudian Sayyidina Musa. Kemudian Sayyidina Isa. Kemudian Sayyidina Nuh. Kemudian para nabi, para rasul. Kemudian para nabi. Kemudian Jibril. Kemudian Mikail. Kemudian Israfil. Kemudian Azrail atau Izrail. Kemudian
Baqi ru'asa al-malaikah, Ridwan, Malik, itu tak ikut turutan. Dia hanya sebut baqi saja. Yang 4 tadi kena ikut turutan. Maksudnya Jibril, Mikail, Israfil dengan Azrail, yang ni kena ikut turutan. Kemudian malaikat yang 6 lagi, ketua-ketua malaikat yang 6, contoh Ridwan, Malik, Karubiyin, Hamalatul Arsh. Hamalatul Arsh ada 8. Sekarang 4. Waktu kiamat nanti ada 8 akan pegang. Ada tambah 4 lagi untuk nak pegang Arsh. Karena waktu tu hari yang berat, maka Arsh jadi berat, maka kena tambah 4 lagi malaikat. Ni malaikat yang agung, besar, yang tidak ada banding. Karena Arsh besar, sebesar-besar makhluk Allah Ta'ala Arsh. Dan yang nak menanggung ni kena besar jugalah. Besar juga malaikat ni. Israfil saja dalam riwayat disebut, dia punya Sayyidina Mikail sahaja, Israfil ni di antara bahu dia, bahu dengan cuping telinga ni saja 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Kita pergi sini, daripada sini pergi Kuala Lumpur baru 3 jam, 6 jam. Kalau naik kereta lekeh-lekeh ni 6 jam. Betul? 6 jam ya daripada sini ke Kuala Lumpur. Maksudnya kalau ada orang telinga dia di Kuala Lumpur, bau dia di Pedu. Besar mana orang tu agak-agak. 6 jam perjalanan. Ni 500 tahun perjalanan. Macam mana? Kira besar mana Sayyidina Israfil? Besar. Kemudian setelah mereka, barulah Sulahaul Ummah. Maksudnya, para sahabat Nabi yang agung lebih tinggi daripada awam malaikah. Malaikat pun ada yang awam. Malaikat pun ada kedudukan juga. Ahli Badar di kalangan malaikat dimuliakan. Malaikat yang ikut perang Badar, 5,000 malaikat tu, itu ada kedudukan masing-masing di dalam malaikat. Maksudnya para malaikat yang lain bila tengok 5,000 malaikat ni, ini ada kedudukan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka ikut perang Badar. Seperti mana para sahabat dimuliakan kerana ikut perang Badar, mana-mana yang ikut perang Badar di kalangan jin, juga para malaikat dimuliakan di kalangan mereka. Kerana ikut perang Badar. Perang Badar ni perang yang azim. Boleh? Setelah tu baru awam malaikah, wahum ghairu ru'asaihim. Awam malaikah maknanya yang selain daripada ketua-ketua mereka. Dan yang terbaik di kalangan sulaha, Abu Bakrin, summa Umaru, summa Uthmanu, summa Aliyun. Yang paling terbaik adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali. Summa as-sittatul baquna minal asharatil mubasysyirina bil jannah. Kemudian diikuti 6 lagi. Jadi ni pun 4 yang pertama, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, kena ikut turutan. 6 lagi tidak ada masalah. Didahulukan yang mana pun tidak ada masalah. Summa ahlu ghazwati Badrin. Setelah 10 orang ini, maka diikuti setelahnya ahli ghazwati Badrin, yang ikut perang Badar. Summa ahlu ghazwati Uhud, kemudian ahli perang Uhud. Summa ahlu bai'ati ar-ridwan, summa baqiyatus sahabah, summa tabi'un wa afdaluhum. Yang terbaik di kalangan tabi'un siapa? Tabi'in Uwais Al-Qarani. Baca betul ya, no? Uwais Al-Qarani, bukan Uwais Al-Qarni. Qarani asal kerana dia datang daripada Al-Qaran, nama tempat Qaran, bukan Qarn. Boleh minum air Asim? Letih lah. Mayang bawah ni jadi kelabu mata. Baki berapa lagi? Rakaat 4. 8 rakaat ni. 8 rakaat ni. Ada sikit insya-Allah. Summa atba'u tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tamam? Ini. Tengok Imam Laqani sebut apa dalam Jauharah. Dia kata wa sahbuhu khairul quruni fastami' fatabi'un liman tabi' wa khairuhum man wulliya al-khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah yalihimu qaumun kiramun bararah iddatuhum sittun tamam al-asharah fa ahlu badril azim ash-shani fa ahlu uhudin bai'atir ridwani was-sabiquna fadluhum nassan urif hadha wa fi ta'yinihim qad ikhtulif. Itu dia punya susunan
kemuliaan di kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tamam? Kena ingat elok-elok benar ni. Jadi kita beza dengan golongan dengan Zamakhsyari dalam Kasyaf, kerana Kasyaf disebut kata Sayyidina Jibril lebih utama daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kata para ulama, mencapai kepada peringkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada siapa pun yang akan boleh capai kepada peringkat Rasulullah. Tamam? Yang kita macam baru ni yang kita sebut di Pondok Bukit Lada kan. Apa dia? Kenaan dengan masalah martabat para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratil Muntaha untuk menunjukkan secara zahir kedudukan Rasulullah. Karena bila Nabi naik ke Sidratil Muntaha, masuk ke dalam kawasan yang Sayyidina Jibril tidak sampai, Sayyidina Jibril kata apa? Kalau aku langkah daripada tempat ni lah taraktu, aku akan terbakar. Maknanya apa dia? Nabi berada di tempat yang Sayyidina Jibril tak tahu apa yang ada di sebalik itu. Maknanya siapa yang lebih alim? Rasulullah lebih alim. Kerana Sayyidina Jibril tidak berada di tempat yang Nabi berada di tempat tersebut. Ini dalil jelas menunjukkan Rasulullah adalah a'lamun nas, a'lamul makhluk. Alal itlaq. Nabi adalah yang sebaik-baik dan yang paling alim di kalangan makhluk Allah Ta'ala. Tamam. Dan diceritakan oleh para ulama, kedudukan kutub yang paling tinggi tidak akan mampu menandingi sahabat Nabi yang paling rendah. Kutub yang paling tinggi, maknanya ni kalau kata dia punya martabat dia macam ni, tamam, tadi nak tak jatuh lagi. Kalau kutub sampai kat sini, ni kutub ni, kira macam kalau kita buat hierarki dalam bentuk piramid. Bawah, yang paling bawah dia punya tapak tu ramai orang ni. Kemudian dia makin naik, dia makin sikit kelompok tu. Sampai sikit, hujung sekali yang ni dia panggil khutbu. Khutbul Akhta dia panggil. Al-Ghaus, Al-Jami', ketua para wali. Atas sekali. Ni. Dia jadi macam, ni yang guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh bagi tamsilan. Bagaimana nak faham tentang masalah khutbiyah. Masalah ketua para wali ni. Yang duduk macam ni. Piramid, di bawah ni awamin nas, umum manusia ni. Dia makin naik, dia makin sikit kelompok tadi. Sulaha ni makin sikit sampai atas kali dia ketua. Yang ini kalau dia khutub dan dia bukan sahabat, dia tidak akan mampu melebihi para sahabat Nabi yang paling rendah. Tak akan mampu. Jadi maksudnya, walaupun ketinggian kedudukan kutub, semisal Sayyidina Abdul Qadir Jilani rahimahullah, tak akan mampu dia menandingi kedudukan sahabat yang paling kecil, yang rendah sekali, yang pernah duduk dengan Rasulullah. Karena maqam suhbah, maqam thaniyah, maqam thani. Ini maqam lain. Dia bukan maqam wilayah saja. Dia maqam suhbah. Dia ada sahabat dengan Rasulullah. Jadi dia di atas tu. Dia di atas. Maknanya Sayyidina Abu Bakar macam mana? Itu yang paling rendah tu. Sayyidina Abu Bakar di mana? Sayyidina Abu Bakar berada di atas sekali di kalangan para sahabat. Maknanya kalau kita kata ni adalah khutub, di sini Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar dengan ketinggian kedudukan dia di kalangan sulaha tetap tidak akan boleh menandingi Nabi yang paling bawah sekali. Di kalangan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Faham? Maksudnya ni nabi-nabi. Ni hujung para nabi. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar di sini, Sayyidina para anbiya. Ni permulaan. Maksud Sayyidina Abu Bakar kalau di sini, permulaan para nabi di atas ni. Dan bayangkan Nabi ni pula naik pula, sampai kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana Sayyidina Nabi duduk di mana sekali? Yang paling tinggi sekali. Nabi duduk pada tempat yang paling tinggi sekali. Macam mana orang boleh sebut bila mana kedudukan Nabi macam tu? Orang boleh kata Nabi pun ada syahwat. Kita ada syahwat, Nabi pun ada syahwat, dia kata. Jadi nak heran apa? Heran kita. Jadi kita tak heran. Hang tu pun hang tak arti. Kalau macam tu hang nak kata Nabi yang berada di kedudukan yang macam ni, yang tinggi macam ni, sama syahwat Nabi dengan syahwat kamu yang tak ada tempat ni. Pelik kita. Macam mana boleh sebut macam tu? Dalil kata apa? Tak kenal Nabi pun. Jangan kata kenal Nabi, tak kenal wali pun. Tak tahu apa.
Gua pun nak bercakap. Para malaikat tidak ada syahwat, tak ada nafsu, dan Nabi tinggi daripada mereka. Lepas tu kamu nak kata syahwat nafsu Nabi SAW seperti kamu? Nafsu Nabi macam dengan kita? Bila kita kata kona baring, keluar riwayat ni semua nak kata Nabi bersyahwat. Kita bukan bincang masalah sanad riwayat dalam Sahih Muslim. Kita bincang masalah tak artinya orang ni ketika Nabi bicara tentang Rasulullah, sampai tak faham, sampai tak tahu, seolah-olah menganggap dia sama dengan Nabi SAW pada sudut syahwat ni. Kamu tengok orang perempuan, kamu berkenan, kamu ingat Nabi macam tu. Ini orang yang tak kenal dengan para Nabi, khususnya dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka tak layak untuk bercakap tentang Nabi alaihi wassalatu wassalam. Al-mukarramu ala ghairihi minar rusul. Sikit lagi kemudian kita berhenti. Semalam kita semayang habis ke 1. Hari ni awal sikit lah. InsyaAllah. Saya suruh baca Quran mula juzuk yang kedua tadi daripada subuh lagi. Subuh dah mula baca dah juzuk kedua. Kemudian masuk maghrib sambung, isyak pun sambung, dan tarawih lagi kita jadi makin kurang. Jadi macam tu juga esok. Esok waktu subuh baca dah terus juzuk ketiga. Dan kemudian masuk waktu maghrib sambung lagi juzuk ketiga, dan kemudian waktu tarawih disambung saja juzuk ketiga. Jadi kita tak mula baliklah daripada mula. Itu jadi pendek sikit. Al-mukarram ala ghairihi minar rusul. Yang paling mulia, dimuliakan dibandingkan dengan para rasul yang lain, bil Qur'ani. Nabi dimuliakan dengan diturunkan kepada baginda Rasul dengan Al-Quranul Karim. Wa huwa kalamul munazzal alaihi lil i'jaz. Iaitu kalam yang diturunkan kepada Nabi SAW lil i'jaz. Nampak tak? Untuk apa? Untuk i'jaz, untuk cabar. Al-muta'abbadu bitilawatih, yang dapat pahala ketika mana kita membacanya. Apa maksud muta'abbad bitilawatih? Ay al-musabu ala qiraatihi walau biduni ma'rifati ma'nahu. Dapat pahala walau tak faham maknanya. Buktinya apa dia? Dalam hadis Nabi kata, la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Ini bukti baca tak faham dapat pahala. Faham? Karena Nabi digunakan contoh apa? Alif lam mim. Nabi tak kata la aqulu surat al-Baqarah. Tak. Dia orang boleh faham lagi tak? La aqulu alif lam mim. Alif lam mim tafsiran ulama apa dia? Allahu a'lam bi muradih. Allah yang mengetahui maksudnya. Maka digunakan dengan huruf tadi sebagai isyarat bahawa kalau baca tak faham makna pun dapat pahala. Tamam? Baca satu sudut, tafsir satu sudut lain pula. Kita marah kalau duk tafsir tu tak ada ilmu alat, tak tahu tafsir, tak tahu kenaan dengan pandangan para ulama semua, jadi bahah ikut dan dia. Kita marah, dia kata waktu itu nak larang orang baca Quran. Bukan larang baca Quran, larang tafsir Quran. Baca siapa orang boleh baca. Yang kita larang untuk pergi tafsir tu. Faham? Jadi dapat pahala ketika baca. Bi khilafi ghairihi minal azkar. Beza dengan zikir-zikir yang lain, fa innahu la yusabu alaihi qari'uhu illa idza arafa ma'nahu. Walau ijmalan. Zikir yang lain syaratnya tidak dapat pahala melainkan kalau kena tahu makna. Kalau tahu makna walau ijmal, walaupun secara ijmal, secara umum sahaja, pun baru dapat pahala. Kalau tidak, tak dapat pahala dengan hanya sekadar zikir. Wal ahaditsu wa baqil ulum la yusabu 'alaiha min haitsu qira'atu lafziha. Hadis-hadis dan juga baki ilmu-ilmu yang lain tidak dapat pahala kalau sekadar kita baca lafaznya. Wa inna ma yusabu 'alaiha min haitsu ta'limuha wa ta'allumuha wa kitabatuha. Tapi dapat pahala pada sudut apa? Haisiyah apa ni? Apa ni Fifi? Haisiyah apa? Haisiyah ada berapa haisiyah? Fifi? Ada apa? 3. Apa dia? Haisiyah itlaqiyah, haisiyah ta'liliyah, haisiyah
ta'yiniyah. Jadi haisiah apa ni? Haisiah ta'yin. Faham? Haisiah ta'yin. Mana pada sudut ta'yin, ta'yin pada mana ni? Pada ta'lim, ta'allum, kitabah, tu haisiah dia. Dan i'rab selepas haisu adalah mubtada. Karena haisu tidak akan diidhafat melainkan kepada jumlah. Haisu qira'atu lafziha wa innama yusabu 'alaiha min haisu ta'limuha wa ta'allumuha wa kitabatuha. Dan dapat pahala pada sudut apa? Pada sudut ta'lim, ta'allum dengan kitabah. Yang tu baru dapat pahala. Dan sekadar baca sahaja tidak dapat pahala. Tapi kalau dipelajari, maka dan diniatkan dengan pelajaran tersebut untuk khidmat kepada agama Allah Ta'ala, dapat pahala. Al-mukarramu bil-Qur'ani al-azizi. Bil-Qur'ani al-azizi ay alladhi la nadhira lah, al-mamnu' min taghyirihi aw tahrifihi li hifzillahi lah. Mana tidak ada misal padanya. La nadhira lahu. Bila la nadhir, nadhir yang paling besar sekali kan. Semalam pagi tadi kita baca nadhir apa dia? Yang paling umum. Karena beza mathil syabih dengan nadhir. Nadhir a'ammu al-asya'. A'am min al-mathil wa a'ammu min al-syabih. La nadhira lahu. Maksudnya tidak ada misal terus. Al-Quran berkata. Betul? Al-mamnu' min taghyirihi, yang terhalang daripada berlaku perubahan pada Al-Quran. Al-Quran tidak akan berubah. Au tahrifihi, ataupun berlaku tahrif. Nah, kerana apa? Kerana dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'jizati ay alladhi a'jaza al-fusaha'u min al-'arabi an mu'aradatih. Sini berlaku persoalan. Soalan dia apa dia? Bila disebut al-mu'jizah di sini, alladhi a'jaza al-fusaha min al-'arab an mu'aradatih. Baik, mereka tidak mampu tadi ala qawli sirfah ataupun ala qawli al-'ajz. Jadi ada dua qaul. Qaul bis-sirfah atau bis-sarfah, bis-sarfah dengan cara, maksud dia apa dia? Mereka tidak mampu kerana dipalingkan oleh Allah daripada kemampuan tersebut. Maksudnya ada kemampuan sebenarnya, cuma dipalingkan oleh Allah untuk mereka buat Quran. Yang kedua pandangan apa dia? Qaulu bil ajz. Mereka tidak mampu, seperti disebut sini. Alladhi a'jazal fusaha minal Arab an mu'aradatih. Yang ini adalah dalilnya ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Manakala dalil yang kata para fusaha Arab mereka tidak mampu buat tadi bukan kerana tidak mampu, sebaliknya ala qauli as-sarfah, dipalingkan mereka. Dia mampu sebenarnya tapi tidak diberikan kemampuan oleh Allah. Faham? Sarfah maksudnya dipalingkan fikiran mereka daripada melakukan yang seumpama Quran. Ini kalam Mu'tazilah. Dan pandangan ini kadang digunakan juga oleh sebahagian para ulama ahli sunnah seperti Al-Imam Al-Iraqi dalam kitabnya Alfiyah Sirah. Maka dia kata termasuk di dalam i'jaz Al-Quran ni adalah dengan qaul bis-sarfah. Qaul bis-sarfah. Dia kata Arab sebenarnya ada kemampuan tapi dipalingkan mereka daripada perkara tersebut. Saya ada karang kitab Jawahir Lu'lu'iyah pun kitab apa ni, kita apa? Jawahir Lu'lu'iyah ala alfiyati sirah, sirah Nabi SAW. Dalam tu ada saya sebut sikit kenaan masalah tadi. Saya tengok sikit sebelum kita berhenti. Mu'allafat. Tamam. Ini adalah ni. Ada menyatakan kelahiran permulaan wahyu tak ada. Sini ada saya sebut sikit tentang perkara tersebut. Pasal ini ada 1000 bait
Kitab sirah ni insya-Allah nanti kita baca kitab ni insya-Allah. Bila tak tahu. Dia bagi taklil. Cerita berkenaan dengan Al-Quran. Ini mukjizat Al-Quran. 46, pasal 46. Ini saya tulis. Setiap anbiya diberi mukjizat sesuai zaman diutus oleh Allah. Lisan fasih dan bahasa yang terjaga, ini kelebihan Arab di zamannya. Ketika Al-Quran dibaca olehnya, terkedu mereka tak terkata apa. Ini atas wazan apa ni, atas bahar rajas. Ini sihir, janganlah didengar ia. Bimbang terpengaruh ikut ajarannya. Al-Walid i'tiraf juga sekutunya, padanya keindahan tak nafikannya. Ini bukan kalam bashar manusia, bukan susunan dan rikaan jarinya. Dari jari Nabi SAW. Jika kau berkata ini tulisannya, cuba datangkan semisal surah ia. Mereka takkan mampu datangkan ia, walau berkumpul seluruhnya dunia. Mereka takkan mampu mendatangkan Al-Quranul Karim walau berkumpul seluruh dunia. Apa yang ku sebut ini rajih ia. Yang saya sebut ni, ini rajih, iaitu mereka tak akan mampu berkumpul untuk nak melakukan dan mencipta Al-Quran. Berbeza Al-Iraqi marjuh di bawah. Imam Iraqi dalam kitabnya bawa pandangan marjuh. Dikatanya bukan mereka tak mampu, namun dipaling oleh Tuhan penentu. Nampak? Jadi mereka tak mampu, bukan tak mampu kata Imam Iraqi, sebaliknya mereka dipalingkan. Ini ala qaulis sarfah dibagi. Qaul bis sarfah. Berpeganglah dengan kalamnya mulia, mukjizah yang kekalnya di depan mata, tak disesatkan yang berpegang dengannya, tali penghubung kita dengan yang esa. Ini pada bait yang ke-208 sampai bait yang ke-219. Pada bab berkaitan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dikuatkan dengan mukjizat Al-Quran Al-Karim. Kita baca sikit kemudian kita berhenti. Wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam. Masalah tu penting, no? Masalah qaul bis sarfah dengan qaul bil ajz itu sangat penting kalau kita baca kitab usul fiqh, kalau kita baca kitab mustalah ataupun ulumul Quran, penting untuk kita faham benda tersebut. Wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam da'ahum lil ityani bimithlihi fa'ajazu. Tengok. Ini kerana Nabi telah menyuruh untuk mereka mendatangkan semisal Al-Quran fa'ajazu. Summa bi'ashri suwarin fa'ajazu. Kemudian disuruh kita didatangkan dengan 10 surah, maka mereka tidak mampu juga. Summa bimisli aqsari suratin minhu fa'ajazu. Kemudian disuruh bawa pula dengan sekurang-kurang surah pun mereka tidak mampu. Jadi al-i'jaz, Ustaz Soleh, al-i'jaz berlaku dengan sekurang-kurangnya satu surah. Faham? Hak ni bincang panjang tu ni. Masa kelas mustalah. Kelas apa ni, ulum Quran. Al-i'jaz, i'jaz berlaku dengan apa? Aqsar surah. Tapi bagus juga dia tanya tu. Habis tu ayat Quran tak ada i'jaz kan? Mau tambih balik. Tak, ayat Quran padanya i'jaz tapi tidak ada cabaran. Dicabar dengan satu surah. Jadi tak dicabar buat satu ayat. Maksudnya mereka dicabar, kalau nak dicabar buat satu surah, sama macam Quran. Jadi sekurang-kurang cabaran apa dia? Aqsar suwar. Apa dia? Paling kurang surah Al-Kautsar. Ada 3 ayat. Buat satu surah macam tu. Maka cabaran dilakukan dengan sekurang-kurang surah, bukan dengan satu ayat. Jadi Allah Ta'ala tak cabar kepada musyrikin untuk buat satu ayat. Buat ayat yang sama macam Alif Lam Mim. Tak. Itu tak akan jadi cabaran. Semua ada i'jaz. Quran ada i'jaznya. Cuma dicabar dengan sekurang-kurang satu ayat. Tengok di sini. Mereka dicabar dengan apa? Dengan Quran sebiji. Tak boleh buat bi ashri suwar. Fa'ajazu, tak mampu juga. Summa bimithli aqsar suratin minhu fa'ajazu. Dengan sekurang-kurang surah. Dan mereka tak mampu. Summa nada bidzalika ala jami'il bulagha wal fusaha'i minhum ma'a kathratihim fa'ajazu. Kemudian diseru mereka seluruh yang bulagha, ini ahli balaghah, ahli fasih di kalangan Arab yang pandai buat syair dan sebagainya, kumpul.
Tak akan mampu mereka. Hatta innahum atharu muqara'atas suyuf. Sehingga akhirnya tak boleh lawan buat apa? Kali pakai nak pedang lah. Kita kena bunuh, tak ada cara lain lah. Itu orang kalau dia tak boleh nak buat apa dah, dia akan bunuh sampai tahap tu. Dan kita akan bertemu dengan bahagian tu nanti. Orang kalau dia tak tahu dah lawan dengan hujah, maka dia akhirnya akan gunakan dengan cara yang buruk. Iaitu dia sanggup akan bunuh. Nah, ala mu'aradatil alfazi wal huruf. Tengok, hatta innahum atharu muqara'atas suyuf ala mu'aradatil alfazi wal huruf. Comel nak ayat dia. Jadi dah tak boleh dah nak buat apa, maka mereka pun berperang dengan Rasulullah. Daripada mereka berlawan dengan lafaz dan huruf, maka mereka tak mampu. Dan mereka kata kita kena bunuh dan kita kena lawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Jadi kita akan baca esok pagi selepas subuh wa wajhu i'jazihi. Apa wajah i'jaz Al-Quranul Karim? Esok pagi insya-Allah taala. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.